Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Allah, Ustaz apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat walafiat. Ustaz mana Allah, kau? Alhamdulillah. Pagi Jumaat Ustaz dah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita bersiaran daripada KL Ustaz ni. KL. Kapul ladang. Allah pandang. Pijak sungguh kapal ladang Ustaz dah. Kita kenyelik Ustaz. Kenyelik. Tasik kenyel Ustaz. Kenyal laka. Boleh Ustaz? Kenyal laka. Kenyal laka. Okey, kenyel laka. Allah tak ada lah Ustaz. Allahu Akbar. Pagi ni semak apa kursi belakang baru beli ke Ustaz Oneja tu. Tak kita buat dah. Okay, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah nampaknya penonton dah sabar nak dengar Ustaz jawab soalan ni Ustaz. Allahu Akbar. Kita Ustaz ucap terima kasih banyaklah Ustaz sudi bersama kita mengisi ruang udara walaupun macam kadang-kadang memikir cakap seorang ke ni Ustaz macam kata macam orang dok cerdik je tapi oleh kerana permintaan Ustaz, Alhamdulillah kita dapat tunaikan tanggungjawab kita setakat hang mampu lah Ustaz. Ya. Terima kasih banyaklah Ustaz. Okey, kita boleh mula Ustaz Boleh. Alhamdulillah. Okey Ustaz, banyak soalan yang kita terima atau mesej pagi ni pun ada lagi atau mesej hamba Ustaz. Ustaz tolonglah Ustaz Azhar jawab kata dia. Tu dia. Dan orang yang beri ke Ustaz pun banyak juga rasa-rasa je lah. Ustaz panjang khabar. Jadi apa pun kita memang masa terhad Ustaz. Jadi kita dia tanyalah apa-apa hak yang rasa urgent untuk dijawab. Okey, soalan pertama Ustaz. Soalan pertama ni bab sembahyang Ustaz. Dia kata bila kita solat subuh contohnya kita sembahyang subuh dah, solat subuh dah Ustaz. Tu dia. Baru kita sedar yang kita telah sembahyang sebelum ni. Kita sembahyang subuh, lepas tu kita mari teringat lepas sembahyang subuh kita sembahyang dah subuh tu. Tu dia. Jadi Ustaz, hukum orang sembahyang 2 kali ni Ustaz. Tu dia. Kata bermain Ustaz, zaman sekarang ni kan lockdown, PKP dah habis-habis lagi ni Ustaz. Ada kok sembahyang zuhur Ustaz. Sembahyang zuhur 7 rakaat Ustaz. Jangan main Ustaz. 7 rakaat terus Ustaz. Tu dia. Jadi hukum Ustaz, dia sembahyang subuh dah. Lepas tu dia sembahyang pula, dia baru teringat yang dia sembahyang subuh dah. Dia 2 kali lah dia sembahyang Ustaz. Apa hukum orang kok sembahyang 2 waktu lagu ni Ustaz? 2 kali satu waktu Ustaz. Sila. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak penganjur dan tahniahlah kepada Ustaz K. Selalu menjaga acara kita pada pagi-pagi Jumaat ni. Jadi alhamdulillah saya harapkan semua yang melihat dalam keadaan alhamdulillah Allah amin. Jadi kita semayang subuh dah, kemudian kita semayang sekali lagi. Maknanya kita tersalah melakukan ibadah. Tersalah melakukan ibadah. Dia dalam Islam ini, dia tersalah ni ada 2. Apa tersalah tak buat. Yang kedua tersalah buat. Contoh tersalah tak buat ni, dia tak ingat yang dia ni dok semayang Isya. Esok baru dia teringat. Dia semayang Isya, maknanya tu tersalah juga. Tapi tersalah tak buat. Jadi ni semayang subuh dah buat sekali lagi. Itu tersalah dibuat. Jadi nak faham tersalah. Di Islam ni kalau tersalah tak buat. Mana kalau semayang tanya wajib, tak buat. Padahal semayang itu wajib. Tapi dia tak semayang Isya. Sebab apa? Tersalah. Tersalah ni maksudnya
terlupa, tak ingat. Tu kan tersalah tu. Duk ingat ke semayang dah. Buang bini dah. Belang-belang kira pitih dah. Tidur gitu je. Ataupun dia berasa semayang dah. Mari dalam hati dia dalam pukul 10. Semayang dah isyak ni. Padahal tak semayang. Tersalah tak semayang. Jadi dalam Islam ni kalau benda hak wajib sekalipun tersalah. Duk ingat ke buat dah, padahal tak buat, tak berdosa. Apatah lagi kalau tersalah dibuat. Nampak? Nabi kata man nasiya an salatin falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang terlupa mengerjakan satu sembahyang, patutnya dia kerja wajib kena buat sembahyang tu. Tapi nasiya, dia lupa, dia tak ingat. Ingat ke buat dah, tak ingat, tak buat lagi. Ada masalah, falyusalliha idza zakaraha. Maka hendaklah dia sembahyang bila masa dia teringat. Esok baru dia ingat, semalam tak sembahyang itu, esok dia qada. 15 tahun lagi baru ingat. Tak ada dosa kok. 15 tahun lagi baru qada. Sebab ulama bahas lapah idza zakaraha. Bila masa saja dia ingat. 50 tahun lagi baru ingat, 50 tahun lagi barulah Allah. Dia dah ingat, dia dah pergi Mekah. Nampak? Bukan sengaja. Tak ingat. Dia ingat ke gidah dan sebagainya, lupa. 4 lagi pergi belakang. Kamera harga 14 kali. Beijing, Guangzhou pergi belakang dah. Tiba-tiba lah, aku tak pergi lagi Mekah. Tak rasa. Jadi kalau benda hak wajib yang dijanjikan ancaman di neraka, kalau tak buat, dia tak buat kerana tersalah, dimaafkan. Apatah lagi kalau dia semayang subuh dah, dia dah ingat pergi semayang sekali lagi. Lebih lagi maaf lah. Kita patutnya apa benda ni bayar zakat 10 riyal. Salah pergi bayar 20. Takkan Tuhan marah. Dah ingat bayar pun dimaafkan. Nabi kata dimaafkan. Buat tidur. Hak pasang. Hak lupa. Hak salah. Jadi ulama-ulama fiqh kata kalau kita sembahyang dah subuh contoh, jadi 2 kali hari itu, maka jawapannya kalau kita ada hutang qada subuh yang belum kita tunaikan, maka sembahyang yang kedua hak salah ini menjadi qada. Kalau kita ada qada, kalau kita tak ada qada, memang tak pernah tinggal solat subuh, maka solat subuh yang 2 rakaat yang salah ni jadi solat sunat. Jadi tak ada rugi apa. Di ibadah ni tak ada rugi. Kalau buat tinggi syurga dah. Tak kata banyak. Tinggi ibadah syurga. Sebab tidak ada balasan orang yang kerja dengan Allah melainkan syurga. Gitu tak? Alhamdulillah Ustaz. Yang pentingnya tu kata faham Ustaz. Pekoh-pekoh ni kena faham Ustaz. Pekoh tak al-fahmu, faham? Al-faham. Alhamdulillah Ustaz. Pandai lain. Pandai macam kalau dalam internet tu pandai tu. Tapi tak faham. Betul Ustaz. Okey Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Soalan yang kedua Ustaz. Sekarang ni 20 hari bulan ni kita nak sambut di Aidil Adha Ustaz. Soalan mengenai korban sikit Ustaz. Boleh tak Ustaz kita nak berhutang sebab nak masuk korban? 2 tahun ni tak boleh nak pergi Mekah sebagai apa contoh Ustaz. Jadi dia nak masuk korban juga, tengok Allah pitih. Habis guna masuk Covid ni asal-asalnya ada cadang dah Ustaz. Jadi akhirnya dia berhutang Ustaz. Tu dia boleh tak? Kalau dia nak berhutang, dia nak masuk ibadat korban juga mana-mana pun tahun ni. Sila Ustaz. Baik. Nak masuk ibadah korban tak ada PT. Tapi dia nak berhutang, nak masuk juga. Nak masuk korban tak tahu ni. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Atau daging sikit. InsyaAllah siapa Ustaz. InsyaAllah siapa tu. Kalau kat tidak je siapa.
Alah payah. InsyaAllah tahu siapa tahu ni insyaAllah. Amin. Boleh buat. Goreng-goreng yang makan tengah hari. Baik. Dia berhutang nak buat ibadah. Dia ada dua jenis. Berhutang dan nak buat ibadah. Nak buat ibadah kita faham perkara yang disuruh syarak. Buat ibadah perkara yang disuruh syarak. Yang pertama berhutang. Adakah berhutang ini perkara yang disuruh syarak? Jawabnya tidak. Kena faham. Hukum asal berhutang tidak disuruh syarak. Baik, bila syarak agama tidak suruh berhutang, adakah agama larang berhutang? Dia tak mesti tak suruh tu larang. Nampak macam hal dunia ni. Banyakkannya benda tu kalau Allah tak suruh dalam Quran, kita buat sekarang perkara dunia, tapi tidak ada larangan. Jadi faham, hutang itu tidak disuruh syarak. Itulah hukum asalnya. Baik. Bila kata diharuskan, pada masa mana boleh? Dia kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh dan kadang-kadang haram. Faham bukan? Bilakah kita nak berhutang? Yang ini bila kita sudah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan duit atau harta, dan perkara yang kita nak selesaikan ni perkara yang sangat mustahak dalam kehidupan. Kalau begitu, harus berhutang. Contoh, makan. Makan ini perkara yang mesti. Yang tak ada pilihan. Yang mesti buat. Jadi nak beri makan anak bini, hari ni duit hilang. Tidak ada orang nak beri pinjam, melainkan dengan jalan berhutang. Asal berhutang itu tidak disuruh syarak. Tapi dia berhutang kerana nak beli masih, nak beri makan anak bini. Makan ke anak bini asalnya hukumnya wajib. Maka jadilah hutang pada ketika sangat penting keadaan tu, hutang pada masa itu harus. Bilakah berhutang itu makruh? Hutang itu makruh, kita ada duit. Dan kita mampu beli nasi hari ni. Kita mampu beli air makan ke anak bini kita. Dan kita berhutang juga. Dalam keadaan memang kita boleh bayar. Kita ada duit, kita boleh bayar. Kita nak hutang dengan kawan kita 10 riyal dan petang karang kita nak bayar. Dan kita ada duit dan memang kita boleh bayar. Makruh. Hutang. Sebab kita ada dah. Yang tadi harus tak ada duit. Ni ada duit. Dan kita boleh bayar bila mana? 10 riyal je hutang. Bukan banyak pun. Makruh. Tidak disukai syarak. Dan kadang-kadang berhutangnya jadi haram. Yakni kita berhutang dua keadaan. Memang kita tak boleh nak bayar. Kita nak berhutang juga. Maka hukumnya haram. Sebab ambil harta orang tidak dengan cara yang sebenar. Asalnya berhutang ni ambil harta orang, kita balas dengan harta kita. Tapi ambil saja harta orang sebelah pihak, bagian kita balas harta kita tak ada. Jadi haram. Tahu dah tak boleh bayar, hutang juga. Haram. Yang kedua, kita berhutang, memang kita niat tak mau bayar. Ni ramai agak ni. Berhutang tak bayar. Tapi dalam Facebook, ayat Quran tak mau status. Allahu Akbar. Hadis macam-macam ini Hibban Baihaqi Tirmizi pagi-pagi. Dia berhutang duit orang tak bayar dengan sengaja ni Ustaz. Makan haram. Makan harta haram. Allah. Dan tak keluar amwal lakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kawan-kawan kamu, saudara kamu cara salah, cara batil. Kata ulama termasuk orang yang sengaja tak bayar hutang. Baik. Balik kita pada berhutang kerana nak pergi haji. Pergi haji ni wajib. Bila wajibnya? Manis tata'a. Orang yang mampu. Okey, kalau kita berhutang, kita tak mampu, kita tak wajib. Bila kita tak wajib pergi haji kerana tak mampu, kita pergi berhutang, hukumnya, kata ulama setengahnya, yajuzu ma'al karoha. Harus, tapi perbuatan itu makruh. Maka sama lah dengan ibadah korban. Korban-korban ini orang kaya.
Maksud kaya ni orang yang ada lebihan wang. Dia beli daging, sedekah kepada orang. Kita orang miskin, nak sedekah juga daging korban. Kita pergi berhutang, makruh. Kerana apa? Kalau kita nak sedekah, tak mesti kita masuk korban. Kita nak sedekah ayam boleh. Kita nak masuk korban 500 tak cukup witi. Kita beli ayam cakap 15 ayam sedekah. Dapat pahala juga. Dia tidak mesti sedekah itu dengan nama korban. Jadi ulama keputusan sah orang yang berhutang masuk korban. Cuma perbuatannya itu tidak digalakkan. Tapi kalau dia tahu dah memang dia tak mau bayar, ni berkorban ini haram. Gitulah lebih kurang Ustaz. Allah. Ni lah Ustaz. Keluarga tu habis. Allah. Puas hati Ustaz. Puas hati. Mana kalau tak faham juga, dah tahulah kata. Mana habis lah tu keluarga tu. Orang tanya je keluarga sampai 3-4. Hak ni lah orang suka sangat Ustaz. Allah Akbar. Hak Ustaz kabur tu ramai sungguh Ustaz weh. Pinjam duit orang. Lepas tu dia ada Allah. Baru telefon Ustaz menangis Ustaz. Kawan tu telefon dia pinjam dengan dia 20,000 Ustaz. Jadi bila kawan tu pergi minta hutang balik Ustaz, dia kata bila hamba hutang dengan dia? Bila hamba hutang dengan dia? Allahu Akbar. Ni kesian kawan tu. Jebek Ustaz. Mati syahid pun dah boleh masuk surga tu. Allah, tu kata Ustaz. Ni orang panggil perangai-perangai masyarakat Ustaz. Allahu Akbar. Wala'iyazbillah. Okey, baik Ustaz, tinggal yang soalan kedua. Alhamdulillah, 2 soalan dah Ustaz. Soalan yang ketiga Ustaz. Terangkan makna masbuk, makmum masbuk yang hak sebenar-benarnya Ustaz. Macam-macam ada Ustaz khabar. Tu dia. Jadi makmum masbuk hak sebenarnya Ustaz kenapa sebenarnya? Sila Ustaz. Baik. Bila sebut makmum masbuk, jadi fahamlah ini masalah semayang berjemaah. Jadi bila semayang berjemaah, maksudnya semayang ada imam dan ada orang ikut. Imam ni makna orang yang diikut. Makmum ni makna orang yang mengikut. Orang yang mengikut ni makmum, ulama fiqh bahas, dia ada 2. Kerana melihat pada hadis-hadis yang datang kepada kita, sampai kepada kita, maka jadilah hal makmum ni, dia ada 2. Satu makmum muwafiq, satu makmum masbuk. Jadi bila kita faham masbuk itu mudah. Faham muwafiq mudah. Makmum muwafiq ialah makmum yang selepas dia takbir Allahu Akbar, selesai dia takbir, dia dapat masa yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis sebelum imam rukuk. Bukan sebelum takbir. Selepas dia tu, makmum tu bertakbir. Bukan selepas imam takbir. Lepas dia bertakbir. Jadi lawangnya makmum masbuk. Masbuk ni sabak. Maksudnya minal imam. Orang yang ketinggalan daripada imam. Apa makna? Di segi tafsir, di syaraknya, di segi istilah, apakah makna makmum masbuk? Makmum yang bila dia bertakbir masuk ke dalam jemaah Allahu Akbar, dia tidak ada masa yang cukup untuk dapat habiskan Fatihah sebelum imam. Yang salah fahamnya, pasal orang duk faham makmum masbuk, makmum hok mari lewat. Itu salah. Itu makmum hok mari lewat. Ulama kata yang mari lambat itu secara mudah. Secara detailnya bukan yang mari lambat. Yang ini makmum yang tidak sempat masa yang cukup berhabis Fatihah selepas dia takbiratul ihram. Sebab itulah kalau kita kata makmum mari lambat masbuk, itu tak berapa betul. Tak berapa tepat. Sebab ada makmum yang mari lambat sejam daripada imam takbir, dia muwafiq. Imam takbir pukul 8.30 sembahyang Isya. Dia sampai tu dia masuk dalam jemaah 9.30, dia muwafiq.
Ada Ha, berlaku. tu dia. Ha? Tak nampak lagi. Tak. Contoh semayang Isya. Ha, ya. Bila semayang Isya, orang qomat dah. Allahu Okey. Akbar, Allahu Akbar. Dengar lah masjid 300 meter daripada rumah dia. Dengar di speaker. Dia ni baru Ha. nak mandi. Ha. Orang qomat, dia baru nak mandi. Ha. Dia tengah sabung. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Ha. Dia tengah sabung. Habis sabung. Dengar. Amin. Lepas tu jiru. Tengah-tengah jiru nak selesai sabung, nak bersih sabung. Tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Al-Baqarah malam tu. Contoh tak? Contoh. Ya, ya. Dia pun dia mandi tu imam Al-Baqarah ayat pertama. Habis tu dia pakai jubah, pakai serban, pakai baju apa semua. Tu imam baru ayat yang kelima surah Al-Baqarah. Dia pun pakai gerak-gerak start motor. Start dah hidup ustaz. Pelak pula mampu. Dia cabut pelak apa semua asah dengan kertas pasir dah. Tak ada piti nak beli pelak. PKP. Dah. Asah dengan kertas pasir tiup lebih kurang. Tu imam ayat yang ke-20. Nampak? Dia pun tak jadi. Dah hidup juga. Pinjang lah maknanya apa benda ni motosikal orang lain pula. Motosikal anak saudara. Start sampai separuh jalan tu imam baru ayat yang ke-38 surah Al-Baqarah. Betul tak Ustaz? Dia tu imam baca belagu pula tu. Dia sudah tengah jalan dah ingat pakai mask. Kau nak balik pula tu imam ayat ke-60. Nampak? Pergi semula cuma sampai dekat dah dengan ke masjid, rupanya dia pakai baju Melayu saja. Dah ingat pakai kain pelekat. Kau nak balik pula. Tu imam ayat ke-100. Lah dia sampai di masjid, tu imam baru baca ayat kursi contohnya. Jauh lagi, maknanya sejam lagi baru habis. Dia masuk Allahu Akbar makmum ni, tu imam ada 100 ayat lagi. Dah tak dia habis baca? Dah. Itu buah fake. Dia tidak masbuk. Jadi maksudnya masbuk, makmum yang bila dia akad takbir Allahu Akbar, dia dapat ruang, dia tidak dapat ruang, tak cukup masa untuk berhabis Fatihah sebelum imam rakaat. Contoh, bila habis takbir Allahu Akbar, imam inna a'tainakal kausar. Memang tak dang lah pasal 3 ayat je. Fatihah dia jadi 7 ayat. Jadi bagi dia tidak dang. Itu masbuk. Imam rakaat, dia pun rakaat. Gitu makna lebih kurang. Alah parok. Dah lagi tu contoh tu, ya Allah. Mudah Ustaz, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah orang hok yang minat sangat UAI ni, Allahu Akbar. Allah, seronok Ustaz. Alhamdulillah terang dan faham molek Ustaz. Tu dia. Nampak gerak gambar tu apa? Jalan Ustaz, jalan. Tu ada teknik Ustaz, teknik. Teknik Ustaz. Jalan belanjalan Wak. Belanjalan Ustaz, teknik. Ya. Canggih canggih. Saja Ustaz, saja je. Siapa dia aja orang. Ustaz kan ajar kau dulu. Allah Akbar. Dak ingat ada Ustaz. Canggih-canggih dia, kita belajar Ustaz je. Okey Ustaz. Mana Ustaz? Ustaz Nur Isyam tak anda, Said Nur Isyam tak anda gerak-gerak gitu. Dia pandai berubah je. Ubah gambar belakang Ustaz. Ubah gambar je. Macam kata darat. Okey Ustaz, soalan yang keempat Ustaz pagi ni. Ustaz, hak ni pun ramai juga orang yang jaga, yang cermat Ustaz, dia tanya soalan ni Ustaz. Jika seorang tu makan aiskrim
yang ada kandungannya gelatin khinzir. Khinzir ni adalah kurungan babi ya Ustaz tu dia. Tu dia. Baik, adakah soalan dia, adakah kena basuh mulut dengan air tanah? Tu soalan dia Ustaz. Sila. Baik. Masalah khinzir cara basuh sekarang. Ya. Mana terkena najis babi, terkena najis khinzir dan cara basuhnya. Dia hukum masanya dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan mazhab Syafi'i, iaitulah kiaskan dengan anjing. Jika walal kalbu fi ina'i ahadikum faqidu sab'a. Apabila anjing minum dalam tempayan kamu, maka kamu cuah air tempayan dan kamu basuh tempayan itu 7 kali. Ulahun nabi turab. Salah satunya ataupun yang pertamanya air tanah. Maka binatang khinzir najis mughallazah ni begitulah. Itulah cara membasuh najis mughallazah. Najis mughallazah ni ada 3 je binatang. Yang pertama dia, yang kedua anjing, yang ketiga apa benda Ustaz? Yang ketiga. Padang Ustaz. Dia 3 kan binatang mughallazah? 3. Satu anjing. Satu babi khinzir. Yang ketiga? Tak ingat tak? 2 je Ustaz. 2 gua ni saya belajar 3 dari kecil ngaji 3. Dok hari saya. 3 Ustaz 3 jenis binatang. Selagi Ustaz. Selagi kata ulama ma yatawalladu minhu. Allah. 3 tak? 3 Ustaz. Binatang lain yang lahir daripada ibu bapa, anjing dan babi. Allah. Ya betul Ustaz. Ya. Allah. Macam benda macam lenjing. Lenjing tu mughallazah lah. Lenjing. Lenjing ni pok lembu, mak anjing. Lenjing. Itu mughallazah. Baik. Balik kita pada soalan. Maka fafsiluhu sab'a, basuhlah 7 kali menurut hadis dan ulama qiyas dengan anjing. Ulahu nabi turab. Satunya dengan air tanah. Maka bila orang tu terkena najis mughallazah, begitulah hukum asalnya Ustaz. Sama ada terkena pada mulut, terkena dahinya, terkena kakinya, terkena seming, kena tika, kena motosikal, kena kereta. 7 kali basuh, satunya air tanah. Tapi masalah makan aiskrim yang ada gelatin. Dia hukumnya lain. Ulama fiqh bahas lain Ustaz. Dia yang wajib basuh 7 kali sekali air tanah ialah jenis ainiyah, jenis zat tokoh. Ada pun gelatin dia bukan zat, bukan jenis benda bertokoh. Tapi dia istilah benda yang proses kimia, bukan jenis tokoh-tokoh, proses pembuatan makanan dengan perubahan kimia, cara-cara tertentu. Dia ni benda yang dipanggil ada benda ni ada ciri-ciri saja, bukan jenis daging tokoh-tokoh dalam nasi kering. Maka kalau yang begitu hanya basuh sekali je menurut pendapat yang masyhur. Nampak? Dia tidak lagi zat. Kalau jenis berzat, jenis tokoh, jenis terpijak tahi anjing, terpegang telinga anjing, itu jenis zat. Itu basuh 7 kali. Kalau jenis gelatin ini, dia prosesnya, proses buat makanan gelatin, proses tindakan kimia. Yang bukan ambil daging tokoh-tokoh buat sekering. Ambil daripada gelatin. Benda yang macam mana benda yang hancur, yang lumat. Yang diproses. Maka gitulah, tidaklah mulut itu dibasuh dengan air tanah, tapi memada dengan berkomok sekali, kata sebagian ulama fiqh. Itu jawapan dia Ustaz. Alhamdulillah. Ni Allah bersyukur sungguh Ustaz. Kalau pagi-pagi Jumaat gini santai pagi, Allah comel Ustaz. Boleh ilmu Ustaz, segar rasa Ustaz. Tu dia. Alhamdulillah. Allahu akbar. Dia ramai kau Ustaz orang yang masih lagi petikai ataupun orang yang tak tahu Ustaz ni. Sebut babi je, dia kira air tanah halu dah. Tu dia. Tu dia Ustaz.
Okey, terima kasih Ustaz. Okey, soalan yang kelima Ustaz. Ni soalan agak semasa sikit Ustaz. Sekarang ni ada riuh jugalah apa di alam maya lah riuh. Di Facebook di apa. Baru ni kan kita tengok ada orang yang buat kempen keyboard bendera putih tu Ustaz. Tu dia. Jadi persoalan dia Ustaz, apa hukum? Apa hukum keyboard bendera putih supaya orang tahu yang kita perlu kepada bantuan Ustaz? Sila Ustaz. Alhamdulillah. Memang viral lah isu ni Ustaz. Ya. Sehari dua ni lah. Tapi saya tidak tengok mana-mana. Nampak-nampak macam ada dalam status-status tu lah. Saya pun tak detail mana, tak korek mana lah. Sebab kita sibuk juga. Tapi kita tahu masalah ni memang kecoh lah. 2-3 hari lepas. Baik. Ya. Ada keyboard bendera putih untuk beritahu kepada orang lain yang kita perlukan bantuan. Sebelum daripada keyboard bendera, kita nak tahu dulu hukum minta bantuan. Sesa kita. Minta bantuan diharuskan pada cara. Nampak? Maknanya kita minta bantuan manusia, boleh. Kalau bantuan Allah itu memang kira dah lah. Yeah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata bila kamu nak minta tolong, maka kamu minta tolong dengan Allah. Ada orang guna hadis ini, dia kata tak boleh minta tolong dengan manusia. Itu salah. Dia hadis ini bukan terjemah. Dia kena mengaji. Sebab tu kitab-kitab syarah hadis penting sampai kepada kita. Bukan terus ambil hadis. Maksud hadis kalau kamu nak minta tolong dengan Allah, iaitu maksudnya perkara yang makhluk tak boleh tolong. Itu haram minta dengan makhluk. Contoh nak minta panjang umur. Mana ada makhluk boleh beri panjang umur? Maka minta dengan Allah. Itu tak boleh minta dengan makhluk. Nak minta zuriat. Mana ada orang boleh beri zuriat? Haram minta dengan makhluk. Minta dengan Tok Wali beri zuriat. Tak boleh. Allah yang beri zuriat. Itu baru haram minta dengan makhluk. Ada pun yang makhluk boleh bantu, yang makhluk boleh tolong, itu tidak salah minta tolong dengan makhluk. Kita air kereta dekat mampu air banjir, budak-budak ada 5 orang tawakal. Boleh minta tolong tak dia tolak kereta kita. Tengok dulu manusia ni boleh tak tolak kereta? Boleh kan? Boleh minta tolong. Baik. Jadi bila kita ada sesuatu kemudaratan berlaku suatu musibah, sakit dan sebagainya, kita nak minta tolong orang, boleh minta tolong atau hospital, minta tolong panggil ambulans, minta tolong pinjam motor negeri atau bini nak beranak, kita minta tolong belaka. Boleh. Bisa hukum minta tolong dibolehkan. Yang kedua, meletakkan tanda-tanda atau alamat atau isyarat yang menunjukkan kita ini sedang menunggu pertolongan atau memerlukan bantuan pun juga boleh, kata ulama. Boleh kita letak tanda di motor, di kereta, di unta kita, di rumah, di mana saja, letak tanda. Dengan tanda itu bila kita letak, orang akan faham kita perlukan bantuan. Rupanya harus. Tetapi ulama fiqh kata syarat tanda yang kita letak itu bukanlah adab orang bukan Islam. Nampak? Macam SOS. SOS tu tak kan? SOS itu international. Save our soul asalnya maknanya. Tolong kami. Hebat Ustaz. Kita jatuh kapal, kita duduk di pulau yang tidak ada berpenghuni kapal kita karang. Nak perlukan pertolongan orang, kita pun buat buahnya tu betul SOS. Bila kapal terbang lalu nampak SOS, dia akan sampaikan maklumat pulau ini ada orang susah. Itu dibolehkan. Kemudian kalau kita letak bendera, maka orang akan tahu kita ni perlukan bantuan. Apa pun dibolehkan. Cuma itu kena faham tu hukum asal boleh letak isyarat, alamat,
supaya nak beritahu kepada orang bahawasanya kita perlukan bantuan. Janganlah guna alamat-alamat yang dilarang syarak atau makruh dan sebagainya. Contohnya macam guna loceng. Buat macam loceng gereja. Itu tak boleh. Sebab itu budaya orang kafir. Tak boleh gitu tak. Dia ada larangan. Kemudian kita nak faham. Itu selesai masalah letak tanda dan selesai masalah minta bantuan. Hukumnya boleh. Yang ketiga hukumnya pula, kita letak bendera tu apa tujuan kita. Tujuan kita kalau macam tadi, kita nak khabar ke orang, kita ini perlukan sesuatu atau perlukan bantuan atau perlu orang datang untuk kita nyatakan sesuatu, hukumnya boleh. Tapi kalau kita letak saja kita akan dapat harta orang secara yang tidak betul. Contoh, bila kita letak tanda, maka orang akan hantar bitih dalam tangga rumah kita. Maka tengok dulu, kalau kita itu miskin, makruh minta dengan orang. Kerana orang miskin tidak disuruh minta sedekah. Selagi kita makan sehari semalam, maka jangan minta dengan orang. Tapi orang miskin minta sedekah tidak haram. Makruh, mana tidak comel. Tapi kalau kita sudah ada duit, kita sudah ada harta, tapi kita ambil kesempatan dengan letak dera, dengan letak alamat, kita dapat beras free. Kita dapat lauk free. Maka itu dikira orang yang sudah ada harta. Orang yang tidak dalam keadaan darurah. Ambil kesempatan, letak tanda untuk dapatkan harta orang lain. Orang ni dia bukan dapat beras, dia dapat api neraka. Allah. Ini yang banyak berlaku. Orang susah minta, dia orang senang minta juga. Orang susah, orang miskin, orang melarat, orang kesepitan, memang tak ada duit, tak ada beras sikit nak makan, letak tanda supaya dapat bantuan, dia letak juga. Ini yang Nabi kata dalam sebuah hadis, man sa'alan nasa amwalahum. Barang siapa yang minta akan harta manusia. Dia minta takasuran. Maksudnya dia ada dah. Dia ada lagi. Dia ada dah beras, dia dapat lagi. Dia ada bitih nak beli lauk, tapi biar dapat hak free hak orang. Takasuran. Wa innama yas'alu jamra. Orang lagu ni sebenarnya dia sedang minta api neraka. Allah. Cuma gitulah. Lebih-lebih kurang kita kena faham. Kalau kerana memang kita kesempitan, kita dalam keadaan darurah, dan kita tak boleh nak berhubung dengan orang, kita nak telefon orang tak boleh, maka letak tanda. Tapi untuk orang yang dalam kesempitan, memang orang dalam susah. Bila orang senang ambil kesempatan, letak tanda juga supaya dapat bantuan, dia sedang meminta api neraka. Wallahualam. Allahu Akbar. Ambo Ustaz, bila Ustaz kata gitu Ustaz, teringat cerita Piramli Ustaz. Cerita Piramli. Yang pakoh tu Ustaz. Kasim Baba. Tanda tu. Yang kedua Ustaz, hak yang apek tu. Yang apek hak nak terjun tu Ustaz. Hidup pun susah, mati pun susah juga kan tadi. Allah nakal. Nakal sungguh Ustaz Piramli Ustaz. Allahu Akbar. Okey, kebetulan pula bendera putih juga Ustaz. Tu dia. Okey, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz, soalan yang keenam Ustaz. Tu dia. Ustaz, dekat dengan raya haji kita ni Ustaz. Tu dia. Tapi masalahnya Ustaz, tiba-tiba dia tu kata dia baru teringat yang dia tu dok bayar zakat fitrah baru ni Ustaz. Tu dia. Jadi bila dok dengung-dengung tu baru teringat dok bayar lagi zakat fitrah. Nak masuk raya Khabar ni. Tu dia. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Allah, makna sungguh. Lama sungguh kalau lupa Ustaz ni Ustaz. Sila Ustaz. Iyalah. Dia macam soalan tadilah. Dia masalah lupa. Lupa ni uzur syar'i Ustaz. Ada banyak kita dengar dalam kitab-kitab. Hukumnya haram melainkan dengan sebab uzur. Hukumnya dilarang melainkan dengan sebab uzur. Bila uzur ini, tak dilarang pun tak. Uzur. Masuk uzur ini antaranya lupa.
Jadi kalau tidak lupa tu hang lah. Tidak lupa saja Allah Ta'ala lain lupa pula ke. Itulah sifat fitrah manusia lupa. Tak ada ingat. Itu ada ingat kereta, masuk kereta orang lain. Tuang dia adalah kereta. Myvi putih. Dia naik Myvi, duduk bila saya sampai di satu tempat, pagilah budak-budak bawa, kita turunlah Myvi tu duduk tepi jalan. Kita pergi tengok comel pemandangan pun semua. Ada satu lagi Myvi putih yang sama warna, dia mari parking depan. Tapi kita seorang. Ni mari parking depan sikit. Kawan dia turun, dia tak turun. Puang. Jadi bila kita nak degah nak masuklah kereta ni, saya pergi masuk kereta orang. Buka pintu duduk tengok ada ropang sebelah. Tapi dah tutup lagi rapat lah, pegang gitu. Ropang tu kata salah kereta Ustaz. Malu di umi Ustaz. Malu di umi kah? Ada. Dia turun ni kau. Salah. Dia buat salah begitulah. Ya. Memang online baru ni Mekah ni ada salah baca kan. Itu manusia. Baik. Bila sebut zakat fitrah, wajib. Hukumnya wajib. Bayar zakat fitrah. Bayar awal sunat. Bayar pada malam hari raya sampai kepada waktu orang sembahyang hari itu waktu wajib. Dan tidak abah dah kita bayar selepas sembahyang raya. Dan sengaja tunggu garik 1 Syawal, hukumnya haram. Pagi tadi sembahyang raya. Ni sengaja dah ni, tahu dah ni pukul 10 ni aku tak bayar di fitrah. Kita sengaja biar sampai garik karang pada hari raya. Haram. Maka bila dah tidak sengaja dekat nak raya haji baru teringat, maka kita wujud kataan haram itu. Kerana dia lupa. Jadi macam mana nak buat? Zakat fitrah, waktunya semacam semayang. Bila habis dah waktu yang wajib, masuk waktu lain, hukumnya tidak ada waktu lagi, bayar ketika ingat. Lepas tu qadha semayang, bila-bila masa boleh qadha. Dalam waktu qadha isya, dalam waktu garik qadha subuh. Maka kini hari ni baru teringat tak bayar zakat fitrah, maka wajiblah bayar hari ini. Tak boleh bayar esok. Kini hari ni dah. Kita hidup lagi. Hari ni selalu. Ambil 10 riyal tadi atau 7 riyal ikut bayar orang maknanya timbangan atau bayar beras, hari ni pergi atas. Sebab asal kamu wajib masa hari raya itu tapi mudah ingat. Dia 2 perkara saja. Pertama tak ingat, yang kedua tak wujud orang miskin. Tak apa kita anjak. Kita nak bayar malam raya orang miskin tak ada. Tak ada seorang dalam negeri Terengganu. Semua duduk kolpuk PKP tak boleh balik. Kita sipang dulu. Ini tak ingat bayar ketika ingat. Jangan tunggu fitrah tahun depan, raya tahun depan. Bayar sekarang. Gitu lebih kurang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Mana je zakat fitrah tu jadi qadha ke Ustaz? Jadi qadha. Kalau haji tak boleh. Dia tak macam haji. Haji ingat bulan Syawal, ibah bulan Syawal haji jeng. Allah. Okey, baik. Seterusnya Ustaz, alhamdulillah. Kita tunggu lagi Ustaz. Baik, seorang dah meninggal. Sebelum dia meninggal tu Ustaz, dia wasiatkan semua harta dia kepada anak akak dia. Dia ada anak akak. Anak sendiri pun ada. Tapi anak akak ni berjurulah macam mana. Akhirnya semua harta yang dia ada tu dia beri pada anak akak belaka. Dia wasiat kepada anak akak dia. Jadi persoalan sekarang Ustaz, anak-anak dia tu, anak-anak arwah tadi tu tak berhak sikit abuk ke dengan harta hak dia tinggal selepas wasiat belaka kepada anak akak tadi? Sila Ustaz. Baik, bila kita wasiat,
kepada seorang anak akak semua harta. Ataupun kepada siapa sajalah, dia wasiat kepada perjuangan semua harta. Dia wasiat kepada masjid semua harta. Dia wasiat kepada orang miskin, anak yatim semua harta. Tidak sah lah. Dilarang oleh Nabi SAW. Sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak wasiat semua harta aku. Padahal dia ada waris. Aku nak wasiat semua harta aku. Nabi kata, lah. Tak boleh. Tak boleh. Kemudian bila dengar semua harta tak boleh diwasiatkan, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, fasyatar, kalau separuh Rasulullah, aku nak wasiat separuh. Lah, tak boleh. Separuh pun tak boleh. Kemudian kata Sa'ad lagi, as-sulus, kalau 1/3 boleh tak Rasulullah? Nabi kata as-sulus, maka sulus 1/3 itu boleh. Sulus kasih 1/3 pun dikira banyak, tapi boleh. Sebab tu ulama' mazhab dia tidak ada masalah dalam perkara ini. Mereka mengatakan tidak boleh wasiat lebih dari 1/3 jumlah. Dia ada anak angkat, dia boleh wasiat 1/3 daripada anak angkat itu. Contoh, harta dia ada 90,000, maka maksima yang dia boleh wasiat ialah 30,000 saja. Kerana 30,000 adalah 1/3 daripada 90. Kalau kurang daripada itu, boleh. Tiba-tiba kalau dia wasiatkan semua, macam dalam soalan ini, maka yang hanyalah 1/3. Bukan wasiat itu dibatalkan. Wasiat itu kalau sah daripada si mati, maka lulus 1/3 saja. Dan bagi waris, dapat lagi 2/3. Dan perbuatan sengaja mewasiatkan sekian harta adalah haram. Kerana canggah Rasulullah SAW. Malaikat dia wasiat. Jadi gitulah, kadang-kadang tak wasiat langsung, habisnya ambil diwaris. Padahal anak akak ni lah duduk basuh berok si mati. Duduk kusung di hospital. Lepas tu bagilah ada anak angkat lah, kita nasihat lah. Wasiat lah hari tu. Kalau tak ada bagi masa hidup, wasiat. Buat surat molek, ambil cok mahkamah, dia dapat bahagian anak angkat dia. Kalau tidak, habis. Dia hari tu ni Ustaz tidak kira piah lembek pakai serban. Betul Ustaz, betul. Dalam bab nikah kahwin boleh lah pakai piah. Dalam bab sunat cucu boleh lah berbaik-baik. Dalam bab temu natu boleh lah mumpok dari aku anak dara saling berpeluk tiung. Tadi dalam bab harta dah membujuk lalu melintang patah. Tak ada gondok beri waktu ketika. Itu bah kena jaga. Dia hari ni jangan main. Dia ngosek sangat. Jadi bagi yang ada anak kat, tolonglah buat. Itu tak. Betul Ustaz. Benda ni betul. Berlaku dalam masyarakat kita Ustaz. Hak yang berlaku Ustaz. Ada seorang tu, dia ada 3 anak puang Melaka anak dia Ustaz. 3 anak tu puang Melaka. Jadi, dia beri siap-siap dah harta semasa dia hidup ni Ustaz. Dengan tujuan tak mengalir kepada waris dia lah. Adik dia ke sebagainya. Ni berlaku juga Ustaz ni. Nak menghalangkan pada orang lain hak yang berhak pada harta tu Ustaz. Ya. Dia bukan kata masa dia hidup je dia sayang harta. Dia mati pun dia sayang je harta dia. Allah Rabbi. Betul sungguh. Satu ayat Ustaz kata ngosek. Hari ni kita boleh ngosek. Ngosek. Okey Ustaz. Okey Ustaz, seterusnya Ustaz. Apa hukum Ustaz? Apa hukum dan beri daging korban kepada penyembelih Ustaz? Ni sama-sama ada ni. Kita ulat kaji Ustaz. Baik, ni sama dah. Hukum beri daging sembelih pada orang yang hukum beri daging korban pada tukang sembelih boleh, harus. Ya. Tetapi jangan kerana dia mari sembelih.
Berapa muri ke dia ni daging ni? Kerana dia mari seleh, mari buat kerja apa semua. Itu sudah jadi upah. Yang boleh ni, dia ni tukang semelih. Dia bukan mari buat kerja. Dia ada situ. Kita bagi-bagi daging, tengok dia ada, Cik Mak, ambil yang supik. Itu harus. Tapi kalau kita ambil daging korban, buat sebahagian untuk beri kepada tukang cara, tukang misah, tukang semelih, tukang lapah, itu haram. Sebab sudah jadi upah. Dalil dia kalau dia tak mari tolong, beri ke dia? Tak beri ya, dia tak tolong. Itu sudah jadi upah. Ini yang banyak berlaku. Bukan tak boleh bagi. Jadi bagi tu atas dasar daging itu kita nak bagi sama banyak orang. Mu supik, aku supik, mu supik, aku supik. Tukang semelih ada. Tukang semelih supik. Itu betul. Ini dah 7 bahagian bagi yang tukang masuk korban. Satu spesial lagi gua ni gamak. Ni pakat-pakat beri ni untuk tukang meleh ni. Itu haram. Yang mana-mana ambil tukang meleh, kalau dia ambil kena hantar balik lagi. Biasanya ada beberapa hadis. Antaranya hadis Sayyidina Ali yang terkenal tu lah. Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah wakil aku supaya aku uruskan haiwan korban. Unta dah. Amarani Rasulullah an aku ma'ala budni. Nabi pesan kaku, Nabi wakil kaku, dia suruh aku handle, suruh aku uruskan unta korban Nabi hari ni. Dan Nabi pesan Nabi pesan supaya aku sedekahkan. Sedekah kulit, sedekah daging, sedekah tulang. Dan yang penting kali Nabi kata Sayyidina Ali, wa alla nu'tiyal jazar, dan Nabi pesan supaya kami jangan beri kepada tukang sembelih syai'an minha, suatu pun daripadanya. Wa nahnu nu'tihi min indina, kami tak beri daging korban ini sebagai upah tukang sembelih. Kami beri hak bagian yang bukan daging korban. Contohnya mak indina ni kata ulama fiqh, kami piti suku upah ke dia. Ataupun daging korban yang kami telah boleh bagian kami, bukan korban, bagian kami kita beri ke dia. Boleh. Dan kata ulama fiqh, jika kita bagi-bahagikan daging korban pada hari itu dan dibahagikan sama, dapat sama juga tukang sembelih dan tukang lapah, hukumnya harus. Yang pisau upah dia tu, itu harus. Kadang-kadang kepala lembu tu orang tak minta pengetuan korban, ambil bola dalam raga mutu. Tak ke haram. Itu masalah. Nampak? Jadi nahnu nu'tihi min indina, kami beri tukang sembelih harta lain. Jadi maknanya jangan kita beri atas dasar kerana dia mari buat kerja, kita beri gitu. Beri seperti orang lain. Kenapa? Kerana hari ni hari kita bersedekah. Maka tukang sembelih ada, kita sedekah juga ke dia. Itu harus. Gitu Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pentingnya kita ni belajar Ustaz biar tahu. Allahu Akbar. Okey, baik. Rasa je kita di penghujung dah Ustaz. Last soalan last Ustaz. Walaupun kita rasa memang Allah dah cukup Ustaz, sejam Ustaz, dah cukup. Tapi gitulah Ustaz makna biar kita ada siri sama, belajar sekejap, lepas tu kita relax pula, lepas tu belajar pula, gitu. Soalan yang terakhir Ustaz tapi seje Ustaz, seje Ustaz jangan jemu-jemu lah Ustaz. Jangan rasa jemu. Nak bimbing kita Ustaz. Okey, soalan yang terakhir Ustaz Soh atau tidak pengantin laki-laki masa dia jawab akad nikah tu Ustaz, dia jawab masa kabur tu Ustaz, kata dia aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM100. Contoh. Tidak sebut nama perempuan. Tu dia Ustaz. Makna je dia sebut aku terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin RM100 tunai. Contoh. Dok sebut nama perempuan tu Ustaz. Dok agak-agak Ustaz Bila juru nikah ijab,
Ada sebut nama, aku nikahkan akan dikau, wahai Muhammad bin Omar dengan Fatimah binti Uthman, kawinnya RM100 tunai. Ada sebut Fatimah. Pengantin lelaki jawab, aku terima nikahnya saja. Patutnya dia jawab, aku terima nikah Fatimah. Tapi kalau katanya saja dengan domir, pokoknya sah kan. Kerana telah dirojok domir tu, nya itu ganti nama. Domir dia ada marjek tepat kembali dia di mana? Ialah pada lafaz yang sebelum. Aku terimalah nikahnya, nya itu ialah Fatimah. Bukannya itu nikah imam. Dia sebut nama Fatimah, maka aku terimalah nikahnya, nya itu mesti ada tepat balik, tepat rojok balik. Tepat dia nak balik. Balik ke nama. Kerana itulah mak kata sah. Yang dipikirkan oleh ulama, aku terima. Aku terima. I'm ready, I'm fine. Semua silap. Ada ulama kata tak sah. Sebab itulah yang penting nak faham yang sekali mestilah lafaz itu ada sebut nikah atau kahwin. Jangan kata orang lain, aku adukan kamu dengan si pula nak. Ada tak leh. Aku kabung kamu, itu dipercayai ulama. Aku himpunkan kamu, aku rubuh kamu. Itu dia tak boleh berlaku tu. Mesti aku nikahkan dengan kamu, aku kahwinkan dengan kamu. Kita jawab, aku terimalah kahwinnya, aku terimalah nikahnya. Kemudian ada belakang, ada nama nak sebut itu afdal. Itu semua tu ijtihad ulama. Kita semayang jemaah dah, kita jadi imam. Allah, aku semayang, lepas tu subuh imam. Dan kalau kita tak kata imam, kita kata sebagai pemimpin, boleh juga. Imam itu pemimpin. Makmum, Allahu Akbar, aku semayang waktu subuh makmum. Tamu kata makmum, kata lain. Berjamaah, sah. Beramai-ramai, sah. Begitulah dengan nikah. Aku nikahkan akan nikah, sah. I nikahkan akan you. Ada orang faham? Tak faham. Faham. Cuma yang afdal, biarlah tidak berlaku khilaf. Maka kita jawablah dengan sempurna, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Itu kata. Mana penting? Pentingnya perkataannya tu Ustaz Ya, nya. Sebab nya tu bagi tu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekurang-kurangnya, jadi Ustaz, sekurang-kurangnya aku terimalah nikahnya. Alhamdulillah. Dengarlah molek saya Abik tu, Haji Kamal. Hok dengar ni. Hok dengar dalam video ni, Ustaz. Saya Abik ke, saya Haji Kamal tu. Dengar moleknya tu. Tu dah nikah dah. Dah nikah dah. Allah Akbar. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah, ya Tuhan. Walaupun kita bersantai ni, dok sedar Ustaz, sejang Ustaz. Allah seronok sungguhlah. Saya rasa suka sangat Ustaz. Ustaz jangan jemulah untuk melayani kami Ustaz, supaya kami boleh ilmu Ustaz. Tu dia. Akhir-akhir pun pesanan daripada Haji Kamal, Cikgu Sabri pun ada depan ni Ustaz. Lalu Cikgu Sabri mari. Naik book pula nak dengar ni Ustaz dia kata suruh Ustaz doa lah kata. Doa. Saya doa. Tapi Ustaz, Cikgu Sabri ajak Ustaz naik houseboat Ustaz bila buka PKP lagi kena mari tu. Lepas lock turun kan. Lock turun. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okey, doa Ustaz, insyaAllah, bismillah, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin amin rabbal alamin.
Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi program akan datang Ustaz. Terima kasih InsyaAllah, banyak. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.